وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana tak jadi mudarat, menyebabkan tak jadi darurat, menyebabkan kita dapat melaksanakan aktiviti harian seperti biasa. Yang keduanya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada ketika ini, masa di antara Maghrib dan Isya, kita berada di rumah Allah. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah 7 bulan, bermula bulan 3 sampai bulan 9, giliran saya dibatalkan dan saya lupa surah-surah yang saya baca. Seingat saya yang saya telah baca surah Wal-Adiyat yang menceritakan tentang kuda. Ingat ini tak? Yang keduanya surah Alam Tarakan yang menceritakan tentang Ashabul Fil. Yang ketiganya yang saya ingat, saya baca surah Iqra. Oleh kerana cuti 7 bulan, malam ini saya nak baca 3 surah. Yang pertama surah Kuliah, yang kedua surah Izajah, yang ketiga surah Tabat. Satu surah setengah jam. Saya baru kodok tadi kan. Tuan-tuan tak payah nanti lah. Jadi tuan-tuan, kita mulakan dengan surah Kuliah Ayyuhal Kafirun. Ketiga-tiga surah ni kita sering baca dalam sembahyang, terutamanya sembahyang Maghrib. Jadi ada eloknya untuk kita ambil kefahaman. Surah Kuliah Ayyuhal Kafirun, tuan-tuan, dan surah Tabat tiada Abi Lahab wa Tab, surah yang menceritakan penderitaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwahnya. Adapun surah Izajah, surah yang menceritakan kemenangan yang hilang gemilang yang dicapai oleh Nabi dan umat Islam, sehinggalah kepada hari ini nikmat iman dan Islam yang sedang kita lalui. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliya din. Shadaqallahul azim. Katakanlah oleh engkau, hai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak beribadah kepada apa yang kamu beribadah, dan kamu tidak beribadah kepada apa yang aku beribadah, dan tidaklah aku beribadah kepada apa yang telah kamu beribadah, dan tidaklah kamu beribadah kepada apa yang aku beribadah. Untuk kamu agama kamu, dan untuk aku agama aku.
Tuan-tuan, di antara kelebihan surah Qul ya ayyuhal kafirun ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya dalam sunat tawaf. Apabila kita mengerjakan tawaf, selepas tawaf kita disunatkan sembahyang 2 rakaat berhampiran dengan maqam Ibrahim. Nama dia sunat tawaf 2 rakaat. Rakaat yang pertama selepas Fatihah Nabi baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua Nabi selepas baca Fatihah Nabi baca Qul huwallahu ahad. Selepas itu minum air zam-zam. Itu yang pertama, kelebihan surah Qul ya ayyuhal kafirun. Yang keduanya, kata Nabi, surah Qul ya ayyuhal kafirun ini menyemai rubuh Al-Quran, menyemai 1/4 daripada Al-Quran. Kalau tuan-tuan malas baca 1/4, tuan-tuan baca Qul ya ayyuhal kafirun. Di antara amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi amal dan Nabi suruh baca surah Qul ya ayyuhal kafirun ini bila? Ketika mana duduk atas kaki nak tidur. Tuan-tuan amalkan. Kalau susah tidur, tuan-tuan ulang-ulang baca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Ini diceritakan oleh seorang sahabat yang bernama Al-Harith ibn Jarrah. Dia kata, dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Alimni syai'an aquluhu 'inda manami." Ya Rasulullah, ajarkan aku sesuatu apa yang aku nak kata ketika mana aku nak tidur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Idza akhasta mafja'aka min al-lail faqra qul ya ayyuhal kafirun." Apabila kamu duduk di tempat pembaringan kamu pada waktu malam, maka bacalah surah Qul ya ayyuhal kafirun sampai habis. Sebab apa? Sebab surah Qul ya ayyuhal kafirun ini, kata Nabi, fa innaha bara'atun minasyirk. Surah ini dia membersihkan daripada kesyirikan. Jadi tuan-tuan, surah Qul ya ayyuhal kafirun ini di antara kandungan yang patut kita faham dalam surah ini adalah yang pertama, yang adalah pembebasan dari perkara-perkara syirik dan membersihkan diri kita daripada kesyirikan. Bermakna surah ini sangat-sangat penting untuk menjaga akidah. Dan surah ini juga merupakan satu surah berkaitan dengan perjanjian politik, ataupun istilah sekarang apa? Genjatan politik, gencatan senjata politik. Tentu ada yang bilang semua ini tak lama. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwahnya, pembesar-pembesar Quraisy dia rasa terancam. Walaupun masih lagi ramai yang tak beriman. Yang beriman pun di kalangan orang-orang yang lemah, di kalangan orang miskin, di kalangan hamba. Tak ada yang kaya raya ni hanyalah Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan, diceritakan parti Abu Lahab. Tuan-tuan tahu parti Abu Lahab nama apa? Parti Abu Lahab ni dia rasa terancam. Maka dia hantarlah timbalan presiden, naib presiden, setiausaha, bendahari parti Abu Lahab. Antaranya yang hadir untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembesarnya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Termasuk juga dikatakan yang hadir itu adalah Abu Lahab. Abu Lahab walaupun dia presiden, tapi dia memegang jawatan speaker parlimen. Jadi
speaker parlimen Quraisy bersidang di Nadwa di satu pusat. Jadi tuan-tuan, di antara perbincangan untuk gencatan politik ni, di antara Nabi dan parti Quraisy ni tuan-tuan, apa mereka tawarkan kepada Nabi? Ya Muhammad, hang berhenti daripada mencaci Tuhan kami, hang berhenti daripada mengajak orang masuk agama engkau. Kami tawarkan dua perkara. Yang pertama, kami bagikan harta yang hang nak sehingga hanglah akan menjadi jutawan Makkah. Orang yang paling kaya hang Muhammad telah setuju. Yang keduanya, kami akan cari perempuan yang paling lawa dan hang kahwin dengannya. Dua tawaran ini dengan syarat hang letak, hang jangan dakwah, hang jangan caci dan hina Tuhan berhala yang kami sembah, Allah wal Uzza. Jadi Nabi SAW diam. Apabila diam, mereka kata lagi. Apa mereka kata? Ya Muhammad, wahai Muhammad, kami buat tawaran satu lagi. Kalau hang tak sanggup terima tawaran tadi, kita buat pertukaran. Tahun ini kami sembah Tuhan hang, hai Muhammad. Tahun depan hang pula sembah Tuhan kami. Apa yang ada baik dengan agama hang kami buat, apa yang ada baik dengan agama kami hang buat, wahai Muhammad. Dibuat selang-seli. Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Kerana apa? Menanti kitab daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka besok saja kitab Allah Subhanahu wa taala turun surah ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah oleh engkau ya Muhammad, wahai orang-orang kafir. Apabila turunnya ayat ini, saat itulah Rasulullah SAW dan para sahabat mereka mula dikenakan tindakan pulau. Mereka mula dicaci, mereka mula dihina, mereka disakiti dan berbagai-bagai lagi. Terutamanya di kalangan hamba-hamba yang masuk Islam. Di antara hamba yang masuk Islam di awal Islam, di antara senarai nama dalam 10 yang pertama masuk Islam tu, seorang hamba namanya Bilal bin Rabah. Dia di antara 7 hamba yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Bilal bin Rabah dia hamba kepada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf apabila dia tahu Bilal bin Rabah masuk Islam, dia paksa, dia sakitkan Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, hang kembalilah kepada Tuhan Lat wal Uzza. Maka Bilal bin Rabah diseksa. Ditelanjangkan, dipakai baju besi, diletakkan di tengah panas pukul 12 hari. Di atas bukit batu. Besok tuan-tuan try pakai baju besi Tapi besok hujan tadi. Hari panas. Tuan-tuan pakai baju besi, tuan-tuan naik atas bubuk atau diri. Nak merasai penderitaan. Rasanya tak sama dengan di padang pasir. Kemudian ditelanjangkan, diletakkan batu di atas perutnya. Yang paling dahsyat, Bilal bin Rabah ini diikat, diheret ke kota Makkah. Di ketika itulah Abu Bakar As-Siddiq melihat Bilal diseksa. Maka Abu Bakar berjumpa dengan tuan Bilal, nama dia Umayyah bin Khalaf. Wahai Umayyah, aku nak beli Bilal. Kata Umayyah, kalau nak beli Bilal ni aku nak jual. Maka dia mempermain-mainkan harga. Kalau hang nak, harga dia adalah
9 kilo emas. Maka Abu Bakar pun dengan senang hati balik ambil 9 kilo. Orang tak ada tuan. Dan kita stay pun tak. Dia balik ambil 9 kilo, pergi serah kat Umayyah. Maka Bilal jadi hak milik Abu Bakar. Apa kata Umayyah? Wahai Abu Bakar, kalau aku yang sebenarnya, kalau aku jual 1 kilo berpadan lah. Tapi oleh kerana hang nak 9 kilo, 9 kilo. Apa jawab Abu Bakar? Wahai Umayyah, kalau hang kata tadi 100 kilo pun aku beli. Tuan-tuan berdialog tentang orang macam ni, tuan-tuan kena lebih hebat. Dengan tuan-tuan buat koro kan, dia minta tawak, minta ni. Okay. Baru nampak Aisyah, nampak kekuatan orang yang beragama Islam ini ada. Jadi, bukan maksudnya bukan cerita bilang ni cerita lain. Ini pun cerita orang benar. Jadi tuan-tuan, di peringkat permulaan ni, Islam ditentang. Turunnya ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut perintah dalam menggunakan perkataan yang umum. Wahai Muhammad, engkau serulah, wahai sekalian orang-orang kafir. Walaupun sempat turunnya adalah kafir Quraisy, tetapi ayat ini diturunkan secara umum. Bermakna ayat ini sah laku sampai bila-bila. Maka juga menjadi kewajipan kepada kita untuk menyeru sekalian orang yang kafir. Dalam Al-Quran Al-Karim menyebut senarai orang-orang yang kafir. Manusia ataupun makhluk yang mula-mula kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan kafir itu tuan-tuan daripada perkataan kafara yakfuru, kufran, kafirun. Perkataan ini telah dimelayukan. Kafara, kafir. Apa makna kafir? Orang yang menutup, orang yang menyembunyikan. Sebab itu tuan-tuan, kita boleh selesai majlis, kita kata apa? Doa. Kita tutupkan majlis dengan doa. Kafar. Okay. Bukan doa kifarat. Ada juga satu majlis tu. Kita tutup majlis ini dengan doa kifarat. Ni cara politik je kan. Okay. Kalau orang main ambil tak dengar itu. Doa kafarah, doa penutup. Tasbih kafarah, tasbih penutup. Kafarah maksudnya tutup. Kafir, orang yang kafir maksudnya orang yang tidak mahu menerima Islam sesudah datangnya Islam kepadanya. Dia dengar tentang kebaikan Islam. Dia dengar tentang kebenaran Islam. Dia tolak, dia tak mau terima. Orang yang adalah orang kafir. Dan makhluk yang mula-mula kafir adalah iblis. Kan kita baca selalu dalam Al-Quran pun dia berulang 2, 3, 4, 4. Yang mula-mula kafir adalah iblis. Ketika mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Inni khaliqun, kata Allah, sesungguhnya aku menciptakan basharan, seorang manusia min tin, daripada tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila aku selesai menciptakan bashar manusia ini dan aku tiupkan roh ke dalam jasadnya, maka hendaklah wahai para malaikat kamu sujud patuh kepada manusia ini, namanya Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Para malaikat kesemuanya sujud patuh illa kecuali iblis. Apabila iblis enggan mentaati perintah Allah, maka Allah isytiharkan dua. Terhadap orang yang enggan mengikut perintah Allah, Allah kena dua. Yang pertama istakbara, dia sombong. Orang yang sombong ini adalah orang yang tak mau ikut dengan apa yang Allah perintah. Dan orang yang sombong ini kata Allah, wa kana minal kafirin. Dia di kalangan orang-orang yang kafir. Al-Quran juga menyebut Fir'aun sebagai orang yang kafir. Kita baca sejarah macam mana Fir'aun memerintah negeri Mesir.
yang dia mengaku bahawa dirinya ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi. Tiba-tiba Nabi Musa kata ada Tuhan lagi, bukan hang. Hang adalah makhluk. Ada Tuhan yang sebenar-benarnya, yang patut kita sembah. Di ketika mana Nabi Musa dan pengikutnya keluar daripada Mesir nak menuju ke Palestin, menyeberangi laut, ketika mana sampai di tebing di seberang Sinai, tentera Firaun masih lagi berada di tengah laut. Di ketika itulah Allah tangkupkan balik laut, menyebabkan Firaun dan bala tenteranya tenggelam. Ketika mana Firaun hatta adrakahul gharq, ketika mana Firaun nak tenggelam, ketika itulah Firaun mengisi borang masuk Islam. Tuan-tuan, Firaun mengisi borang Islam. Apa dia kata? Apa dia buat pengakuan? Firaun kata, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Sesungguhnya aku sekarang ini, kata Firaun, percaya kepada Tuhan yang disembah oleh orang-orang Bani Israel, dan aku sekarang di kalangan orang-orang Muslim. Ketika mana gharq, ketika mana dia nak tenggelam, ketika mana nyawa berada di qalbnya, waktu itu baru dia isi borang yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ana wa qad asaita qabl. Sebelum ini hang menjadi orang yang derhaka. Telah sampai seruan perang oleh Firaun, tapi hang tolak mentah-mentah, hang takabur kepada Musa. Wa kunta minal mufsidin. Engkau di kalangan orang-orang yang fasik, rosak, maka engkau mati dalam keadaan borang keislaman yang ditolak. Yang ketiga yang disebut dalam Al-Quran yang kafir adalah Raja Namrud. Raja yang memerintah dunia. Bukan memerintah sebuah negeri, bukan negara, bukan sesuatu kawasan, tetapi memerintah dunia. Dua raja yang memerintah dunia di kalangan orang kafir itu kan. Kata Nabi, Firaun dan juga Namrud. Nabi Sulaiman adalah yang beriman, memerintah dunia. Raja Namrud, ketika mana dia berhujah dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tentang ketuhanannya, Raja Namrud juga dia mengaku dia Tuhan. Sebab apa? Sepanjang hidupnya melebihi 400 tahun, melebihi 700 tahun, Raja Namrud tak mau sakit. Dia pun macam Firaun je. Dan tidak ada kerajaan lain yang mampu menunjuk Raja Namrud. Maka dia juga mengaku bahawa dirinya Tuhan. Ketika mana dia berdialog dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim kata kepada Raja Namrud, apa Tuhan aku dapat menghidupkan dan mematikan seseorang. Fa innallaha rabbi allazi yuhyi wa yumiit. Tuhan aku Allah, dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan. Kata Namrud, ana uhyi wa umiit. Aku pun boleh. Aku pun boleh nak menghidupkan, nak mematikan, aku pun boleh. Dia ambil dua orang di penjara, seorang dia pancung, seorang dia tak pancung. Anak kau tu boleh. Yang ni aku matikan, yang ni aku menghidupkan. Jadi Nabi Ibrahim kata apa? Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal maghrib fa'ti biha minal fa innallaha ya'ti syams minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tuhan aku naikkan matahari daripada masyriq, daripada timur, hang bawa naiklah matahari daripada barat. Ketika itu fabuhital ladzi, Raja Namrud tercengang. Orang kena terbotai, tak ada jawab apa. Siapa yang tercengang? Allazi kafar, orang yang kafir ini, iaitu Namrud. Siapa lagi yang Al-Quran mengistilahkan mereka sebagai kafir? Ahlul kitab di kalangan Yahudi dan Nasara. Kafirnya Nasara kerana mereka menganggap Al-Masih ibnullah, Nabi Isa itu sebagai anak Allah.
kafirnya Yahudi kerana mereka menganggap Uzair bin Allah, Nabi Uzair itu sebagai anak Allah. Dan siapa lagi kafir tuan-tuan? Penyembah-penyembah berhala. Orang-orang yang berfahaman dengan fahaman komunis yang tidak mengakui ada Tuhan. Orang-orang yang berfahaman dengan fahaman sekuler kerana memisahkan di antara politik dan agama, di antara pentadbiran dengan agama, di antara pentadbiran dan masjid dipisah-pisahkan. Ini di antara golongan-golongan kafir yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi, yang Allah perintahkan kita supaya seru kepada orang kafir ini tentang untuk membersihkan diri kita daripada sebarang kesyirikan. Itu ayat yang pertama. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ayat yang kedua sampai ayat yang kelima ni tuan-tuan dia ulang. Ayat yang berulang ni tuan-tuan untuk mentakkidkan, untuk menguatkan, memang aku tolak fahaman, memang aku tolak agama hangpa. Memang aku tolak dan hangpa pun tolak agama aku. Terutamanya kita tuan-tuan. Jadi la a'budu ma ta'budun, tidak aku sembah apa yang kamu sembah. Tidak aku Muhammad ni sembah apa yang kamu sembah, itu kamu sembah berhala. Ayat ini tuan-tuan baca bagi betul. Jangan tertukar, terjatuh. Kerana terjatuh sahaja dia rosak akidah. Kata kita lupa la. La ni orang tidak. Kita kata a'budu ma ta'budun, kita tinggal la. Benar-benar aku sembah apa yang kamu sembah. Ayat ini pernah dibaca oleh seorang imam. Imam minum ketum. Okay. Imam minum ketum ni, ini cerita tuan kan, bukan minum ketum, dia minum apa? Ini cerita ni di permulaan Islam. Di permulaan Islam ni, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menceritakan satu hari Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf dia buat jamuan. Abdul Rahman bin Auf dia selalu buat jamuan sebab dia orang kaya kan. Jadi tuan-tuan yang nak jadi kaya, tuan-tuan nak buat jamuan. Setiap kali lepas bulan ada lah jamuan ni. Ada lah. Lepas minggu depan dengan jalan. Apa ada si buku dia lah. Si buku RM2 main tempah kat saya. Buat seorang buku baru RM2 lagi. Baru jadi orang kaya. Jadi utama yang orang berpinggir ni dapat melalui kerak. Jadi tuan-tuan, Abdul Rahman bin Auf, orang yang kaya, dia selalu buat kenduri. Kaya Abdul Rahman bin Auf ni sebab dua orang lagi. Ketika mana dia hijrah, dia tak bawa apa. Selain sepinggan. Sampai di Madinah, Nabi mempersaudarakan Abdul Rahman dengan seorang Ansar yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' orang yang kaya Madinah. Apabila dipersaudarakan antara Abdul Rahman dan Sa'ad bin Rabi', Sa'ad bin Rabi' jumpa Abdul Rahman, dia kata apa? Dia kata, "Indi bustanani wa indi zawjatani." Wahai Abdul Rahman, aku ada 2 kebun dan aku ada 2 isteri. Hang pilih kebun mana yang hang nak, hang pilih isteri aku yang mana yang hang nak aku nak cerai tu, dan hang kahwin dengan hang. Waktu pemurahnya Sa'ad bin Rabi'. Tuan-tuan mendapat tawaran itu tak? Tuan-tuan kena ikut Abdul Rahman bin Auf. Waktu itu suka pun tak. Abdul Rahman bin Auf kata apa? Mudah-mudahan rezeki yang hang ada itu diberkati oleh Allah. Mudah-mudahan keluarga yang hang ada itu juga diberkati oleh Allah. Aku minta satu dia. Hang tunjukkan kepada aku mana tempat perniagaan, mana pasar untuk aku berniaga. Itu ya. Aku tak minta yang lain.
Maka ditunjuklah satu pasar yang menjadi tempat perniagaan di kota Madinah, di kota Yathrib pada ketika itu. Maka Abdurrahman itu memulakan perniagaannya. Hari makin hari beruntung, setiap kali untung dia jumpa Rasulullah. Dan dia bagi sumbangan untuk Islam. Setiap kali Rasulullah menerima sumbangan daripada Abdurrahman, apa doa Nabi? Mudah-mudahan rezeki yang kami miliki ini diberkati oleh Allah. Rezeki yang dimiliki Abdurrahman ini diberkati oleh Allah, menyebabkan Abdurrahman menego tak pernah rugi. Tuan-tuan, kita menego oleh rugi. Ni dia menego besar tuan. Tak pernah rugi. Sehingga dia kata kepada Rasulullah, sekarang aku dah ada emas kahwin. Aku nak kahwin. Kata dia ambil bini orang tadi. Kata dia tak mau. Aku nak bayar mas kahwin, belum cari orang buat. Satu ketika dalam peperangan Tabuk ni jauh dari Madinah. Dia memerlukan persumbangan yang banyak. Abdurrahman bawa sumbangan letak depan Nabi. Sayyidina Abu Bakar yang pemurah ni tengok harta yang diletak depan Nabi begitu banyak, menyebabkan Sayyidina Abu Bakar kata, "Hai Abdurrahman, betul kan? Kau hang gila kan?" Nabi tanya, "Wahai Abdurrahman, apa yang hang tinggal untuk keluarga? Kami yang letak depan aku banyak ni." Kata Abdurrahman, "Harta yang aku tinggal kepada keluarga lebih banyak daripada apa yang aku bagi kepada engkau pada hari ini, ya Rasulullah." Tuan-tuan, harta yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala apabila digunakan harta yang Allah bagi pinjam kepadanya untuk perkembangan, untuk syiar Islam. Jadi tuan-tuan, Abdurrahman bin Auf kata Sayyidina Ali, satu hari dia buat jamuan selepas Maghrib. Jamuan dan minumannya adalah arak. Sayyidina Ali dan para sahabat pun minum arak. Ini peringkat permulaan. Dia tak haram ini. Apabila minum arak, masuk waktu Isya, Sayyidina Ali pun diperintah ataupun disuruh jadi imam. Maka Sayyidina Ali pun mabuk-mabuk jadi imam. Jadi tuan-tuan kalau mabuk ni baca kuliah, baca surah. Baca kuliah dia gila. Sayyidina Ali pun baca kuliah ayyuhal kafirun, mai ayat yang kedua dia tinggal dah. Dia kata a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Aku sembah apa yang kamu sembah dan kami sembah apa yang kamu sembah. Itu tuan-tuan. Sampai berita ini kepada Rasulullah, rupa-rupanya Rasulullah dah tahu turunnya satu ayat, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menghampiri solat, jangan kamu mendirikan solat dalam keadaan kamu mabuk, sehinggalah kamu tahu apa yang kamu nak kata. Sebab itu tuan-tuan, dan tuan-tuan masa pening, mana yang main bayang bagi hilang lah. Lepas tak rokok pun, bagi tempoh masa macam ni kan, 10 minitnya kumuk-kumuk dia bagi hilang ni. Dia rokok tak pening. Orang yang tidak rokok tak pening. Orang tak rokok tu kan. Jadi tuan-tuan, jarak sini, yang kepada tak rokok tu, jarak sikit. Jangan cepat dengan main masjid. Kalau main masjid menjunjung-junjung, jalan ke depan. La a'budu ma ta'budun. Tidak aku sembah apa yang kamu sembah. Sembah ni tuan-tuan adalah ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah menunjukkan kehinaan kita, menunjukkan merendah diri. Itu makna ibadah di sudut makna perkataan ibadah. Merendah diri, menghina diri. Dan dalam istilah ibadah ini memberi maksud betapa dalamnya kasih dan taat kepada Tuhan.
betapa dalamnya kasih dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sembah berhala bermakna mereka taat dan kasih kepada berhala tersebut. Orang yang sembah matahari mereka taat dan kasih, rasa sayang kepada benda yang mereka sembah. Kita orang Islam, kita rasa sayang, kita rasa taat, kita inginkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita melakukan sesuatu ibadah. Sebab itu tuan-tuan, semua perkara yang dilakukan oleh orang Islam itu dikira ibadah apabila perkara itu menepati dua syarat. Kalau salah satu syarat itu, dia tak jadi ibadah. Walaupun sembahyang, walaupun puasa, walaupun zakat, dan dua syarat ini jatuh, maka dia tak jadi ibadah. Perkara-perkara yang lain, kita tolong orang kan, kita buat apa pun, kalau menepati dua syarat ini, maka dia jadi ibadah. Yang pertamanya apa tuan-tuan? Yang pertamanya adalah ikhlas. Kita melakukan sesuatu perkara berdasarkan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, perkara tersebut dia mesti muwafaqatu lisyariah, menepati syariat. Buat mengikut apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dua syarat ini tuan-tuan. Kalau gugur satu, dia tak jadi. Ikhlas, tetapi tak menepati syarat, maka dia merupakan ibadat orang yang jahil. Kalau menepati syarat, tetapi tidak ikhlas, ini adalah ibadat orang yang riya. Jadi, setiap perkara yang kita buat, dia mesti menepati dua syarat. Tolong orang tuan-tuan, baik tak baik, dia dikira ibadat sekiranya menepati dua perkara tadi. Ikhlas. Kalau dia tolong orang, bini orang, ikhlas tolong. Goreng pisang. Tak tuan-tuan, dalam keadaan kita ada seorang dia goreng pisang. Hak mai tolong orang tu laki orang. Ikhlas tak? Ikhlas. Tapi Islam bagi tak berdekatan bersentuhan. Tak bagi. Maka dia tak jadi ibadah. Walaupun tolong orang. Tuan-tuan, setiap perkara dalam Islam, orang Islam buat menepati dua perkara ni, maka dia merupakan ibadah. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Dan tidak kamu hai orang kafir sembah apa yang aku sembah. Orang kafir tak akan percaya, dia akan sembah apa yang kita sembah. Ulang lagi, ini bagi takkid untuk mengukuhkan pengakuan. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan tidak aku menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan tidak kamu orang-orang yang menyembah apa yang aku sembah. Jadi ini adalah pembersihan kita untuk membersihkan diri kita daripada kesyirikan. Untuk habaq betul-betul kepada orang kafir bahawa kami tak bersama dengan kamu dalam soal pegangan akidah. Maka penghujungnya Allah Subhanahu wa taala mengajar kita satu kata-kata yang membersihkan diri kita dan untuk memahamkan orang kafir, yaitu lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama. Banyak ayat-ayat yang seumpama ini Quran. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan-amalan kami dan bagi kamu amalan-amalan kami. Fa in kazzabuka, maka jika mereka hai Muhammad mendustakan kamu,
Fakul, maka angkat mereka, li amali walakum amalkum. Bagi aku amalan aku, bagi kamu amalan kamu. Dan aku bersih diri aku daripada fahaman-fahaman yang kamu faham, dari sembahan-sembahan yang kamu sembah. Jadi lakum dinukum, perkataan din, tuan-tuan, kita terjemahkan dengan agama. Yang sebenarnya terjemahan agama ini kurang tepat. Terjemahan din yang diterjemahkan oleh ahli tafsir, dia merupakan cara hidup ataupun syariat ataupun undang-undang untuk kita hidup. Sepanjang kehidupan kita bermula bangun tidur sampai tidur, kita sentiasa dikontrol oleh din. Lakum dinukum waliyadin. Sebab itu apabila Allah sempurnakan cara hidup, apabila Allah nak mewafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan satu ayat yang masyhur, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu dan aku sempurnakan nikmatku ke atas kamu, dan aku meridai Islam sebagai din, sebagai cara hidup untuk kamu selamat di dunia dan juga untuk kamu selamat di akhirat. Di tuan-tuan, din adalah cara hidup. Din merupakan undang-undang. Din merupakan syariat. Di tuan-tuan, surah ini yang pertamanya dia ada hubung kait antara manusia sesama manusia. Hubung kait diri kita dengan jiran, tetangga, hubung kait diri kita dengan keluarga kita, hubung kait kita dengan masyarakat. Ayat surah ini juga dia ada hubungan pemerintah dengan rakyat dan juga di antara rakyat dan pemerintah. Yang saya buat di awal tadi, apabila gencatan senjata ataupun gencatan politik yang dicadangkan oleh kaum Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tuan-tuan, surah ini juga ada hubung kait yang rapat di antara manusia dan juga harta kekayaan, dan juga yang berkaitan dengan apa isi bumi atau isi alam. Jadi ringkasnya tuan-tuan, din Islami ini, cara hidup Islam ini adalah undang-undang yang cukup lengkap, pengatur dalam segala bidang kehidupan, meliputi ibadah, meliputi akidah, meliputi politik, meliputi ekonomi dan sebagainya. Apabila sebut cara hidup, dia bukan ibadah, bahkan dia merangkumi keseluruhannya. Kalau tuan-tuan baca kitab fiqh, dia bukan hanya membicarakan tentang ibadah, dia juga membicarakan tentang ekonomi, iaitu muamalah, membicarakan tentang munakahat, membicarakan tentang undang-undang, itu janayat. Tetapi kita ada belajar tentang ibadatnya. Kita mencari satu guru yang mengajar tentang janayat, fiqhul janayat, fiqh yang berkaitan dengan undang-undang. Dan itu baru habis satu surah kan, terjadi setengah jam. Setengah jam yang kedua minggu depan, alhamdulillah. Bulan depan, setengah jam yang kedua bulan depan. Jadi tuan-tuan sudah beli jam, ada yang keluar, ada yang hangguk, saya tak tanya pun. Jadi saya berhenti kat sini tuan-tuan. Yang baik itu daripada Allah, salah dan silap kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa du'a'in la yustajabu laha walhamdulillahi rabbil alamin.